Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak promote software nama Al-Quran. Saya promote lah, boleh dapat daripada Gedung Play saja. Masuk pada Gedung Play. So cuma nak apa yang nak keyword nak search dia. Yang penting keyword nak search dia. Kita kena search by keyword dia. Apa ni? Tafsir by word. Nama keyword dia. Okey, nama keyword dia. Tafsir by word. So nanti ada lah dia punya ni. Ni software dekat sini lah, tafsir by word. Dan dalam description dalam video ni, bawah dia ada bagi link lah. Yang ada Google Play dengan juga dalam Play Store. Dua-dua ada. So siapa nak install boleh terus klik link pada description. Okey. Pada huraian tentang video ni lah. Jadi kelebihan video ni, okey dah install. Software ni kita boleh tukar kepada bahasa Melayu. So ni yang asal lah. Kalau kita install, kita akan dapat bahasa ni lah, bahasa Inggeris. So untuk tukar kepada bahasa Melayu, tapi dia tak ada bahasa Malaysia lah, dia ada bahasa Melayu Indonesia. Kita kena pergi dekat setting lah, pergi kepada setting dan tukar kepada language lah. So by default dia akan bahasa Melayu, bahasa ini lah. So kita ambil Indonesia Malay. Okay. So tekan OK. So tukar bahasa Melayu. Okay, kelebihan lagi satu, software ni juga selain daripada dia free, tak ada iklan lah. Kita tengok tak ada iklan langsung. So kita saya pun nak mengambil kesempatan lah untuk mengumpul pahala, menyebarkan tentang aplikasi percuma ni. Semoga saya pun dapat bahagian juga pahala lah. Jadi sesiapa yang sudi menyebarkan, semoga bersama-sama dapat pahala. Okey, kelebihan kedua adalah kita dapat buat planner, buat bookmark, buat notes dan juga buat daily ayat lah. Daily ayat. Okey. Okey, seterusnya dia juga mengajar dari segi, boleh tengok dari segi surah, dari segi muka surat, dari segi juz dan juga dari segi hifz. Ada ataupun satu per suku, satu setengah, satu per suku, itulah. Dua suku kan. Okey. Kemudian contohnya adalah dia ada terjemahan per kata. Okey. Okey, sekarang kita pergi pada ayat lah. Dia ada juga kemudahan penterjemahan berkata. Contoh nak sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah satu huruf dia terjemahkan. Tapi yang main masih lagi bahasa Inggeris lah. Yang satu-satunya dengan nama Allah. Kemudian satu lagi ialah dia membantu dari segi tajwid. Ada kod warna tulisan tu. Okey, kita boleh tengok tadi ayat tadi. So, kita akan nampak dia punya kod warna tulisan huruf-huruf tu. Okey. So ni dari segi, kita tengok dari segi surah. So selain daripada itu dia membantu kita dari segi maklumat sama ada surah-surah tersebut Madinah ataupun Al-Maki. So surah yang diturunkan di Madinah atau Maki. Dia simbol lah. Tengok simbol ya. Simbol 4 segi macam Kaabah tu menunjukkan dia adalah surah-surah yang diturunkan daripada Al-Maki. Okey. Boleh follow tak? Boleh ikut. Okey, Al-Maki. Kemudian ada surah daripada Madinah. Ini simbol gambar kubur Nabi tu lah. Kubur Nabi tu. Sembah sebagai Madinah. So, kalau kita klik pada surah ni, dia ada terjemahan per ayat. Kita boleh nampak. Okey. Kalau kita nak baca secara ni pun boleh. Kalau kita baca secara, ini adalah cara baca tadi. Kalau nak baca ini, kita tengok klik pada ayat lah. Ada baca secara ayat, ada baca secara per ayat. Okey. Okey, macam contoh kita buka sini, dia akan buka per ayat. Macam ni. Kita boleh tukar. Kita boleh tukar kat mana? Tukar kat sini. Atas, tekan butang atas ni. Kita boleh tengok page, surah dan sebagainya. Dan boleh tunjuk tajwid dan tidak. Okay, macam kes ni ada tunjuk tajwid. Okay, ada tajwid dan tunjuk. Tajwid dia diwakili dengan warna lah. So katakan kita nak tengok dari segi tajwid. Ni boleh kita tukarlah kat atas ni. Nampak? Simbol tanda ada dua. Satu adalah bentuk surah. Satu bentuk surah. Satu bentuk per ayat. Nampak? Ni per ayat lah. Ni bentuk surah. Bentuk yang mana kita nampak ayat ni. Kita terus main lah. So yang ni kita ada panel untuk zoom untuk tengok setiap surah ni. Okey. So kita boleh tengok dari segi tu. Boleh pilih pembaca, mana satu pembaca yang kita nak. Ada yang benda, ada yang standard kita bagi English Sahih International lah. Ini yang kita nak tengok dia punya ni lah, tafsir dia. Okey. Okey, kita boleh zoom sikit je, tak banyak pun. Kemudian kita boleh tengok dari segi tajwid lah. Boleh pilih lah tajwid. Kita boleh letak tajwid. So boleh besarkan kat sini pun boleh. Atau kita zoom pakai tangan atau pakai sini function dia.
Kemudian kita nak tengok translation size huruf dia. Okey. Dan kat sini tadi kita tengok bayang ni tak adalah. Okey. So, kita patah balik. Patah balik kita just tekan sini lah. Tekan sini. Cuba tengok depan tu. Okey, ni bentuk per ayat lah. Ayat. So, setiap okay, katakan kita nak pergi pada setiap ayat ni. Ataupun kita tengok per surah ni, kita boleh pergi pada setiap ayat ni juga. Sama je. So, dekat situ dia akan beritahu lah bahasa Arabnya. Dirty manner. Maknanya ni adalah kataan noun ataupun apa maksud noun? Menunjukkan sifat. Kata-kata sifat noun. Kalau dari betif dia adalah Rahman. Okay, Rahman. Ataupun root dia Rohamim. Kita boleh mendalami lagi lah bahasa Arab ni. Setiap huruf ni kita boleh mendalami maksud dia. Macam contoh ni sekarang nampak tak? Nampak tak apa warna dia? Warna ni ada menunjukkan tajwid je lah. Ada tajwid dia apa hukumnya? Ilahum. Bacaan dia. Ilahum. Maknanya kita kena gunnahkan dia. Merah maknanya gunnah. Boleh check lah dekat sini. Kita boleh belajar balik tajwid dan semua. Mudah lah. Kita boleh tengok kat sini. Kita boleh tengok dia punya tajwid. So kat sini ada hukum. Boleh tengok tajwid lah. Boleh tengok. Berdasarkan warna-warna tersebut. Okay, macam ni semua ada tajwid dia lah. Nampak warna-warna huruf, nampak? Warna-warna ada tajwidnya. Macam mana nak tengok dari segi tajwid kodnya, kita kena pergi kat sinilah. Kita akan tengok lah dia punya tajwid rule. Kat tajwid dia nampak lah apa maksud warna-warna ni. Kalau wajib berhenti, warna warna oren. Kalau ikhfa maknanya disembunyikan. Okay, ni ada hukum yang kita boleh tengok balik. Boleh sentiasa belajar dengan apps ni. Termasuk juga dalam app ni kita boleh belajar bahasa Arab melalui ayat Quran lah. Contohnya sini, kita ambil surah Al-Baqarah ni. So, kita nak tahu maksud zalika. Okay. So, maksudnya itu. Maksudnya menunjukkan kata yang menunjukkan zalika, itu. Maksudnya, so boleh tengok balik. Zalika ni untuk apa? Jantan dan betina sebagainya. Klik for more. Okay, za. Digunakan berapa kali dalam Quran? Itu. Mereka itu. Kalau untuk orang macam mana? Ulaika. Untuk orang. Kalau dia akan bagi contoh dalam Quran lah, mana ayat ni gunakan lah. Macam kata untuk mereka, untuk ramai. Wa ulaika. Mereka itu. Wa ulaika. Mereka itu. Macam itulah. Ada bergantung pada lelaki dan perempuan juga lah. Bergantung pada bahasa Arab yang lebih mendalam lah. Okay. So kita boleh belajar dengan mudah dengan menggunakan apps ni untuk belajar bahasa Arab. Untuk belajar tajwid. Untuk belajar hukum-hukum yang basic dalam Al-Quran. Dan juga untuk kisah di sebalik surah tersebut. Okay. Kita boleh tengok. Okay, katakan kita nak tengok. Dia punya kisah di sebalik surah tu. So, tekan dekat sini. Okay. Dia ada tafsir dia banyak lah. Tafsir dia banyak, kaedah lah. Okay, kita tengok balik kisah balik surah tu. Kita pergi kat sini. So, kita boleh klik kat sini. Okay. So, nampak kita tekan lama. Bahasa Arab. Okay. Dia akan beri kisah balik surah tu. Tafsir Ibn Kathir. Ni tafsir dia. Maknanya, apa dia punya kisah-kisah dan sebagainya oleh Ibn Kathir. Okay. So, berdasarkan pendapat-pendapat siapa. Ni pendapat-pendapat lah. Mana mendalam lah macam sebuah kitab yang besar. Okey, tapi sebelum tu, ada beberapa kelemahan yang belum lagi dibaik pulih lah. Mungkin ada kelemahan. Contohnya yang kami dah ketemui untuk... Tapi kelemahan ni bukanlah kelemahan yang penting lah. Macam contoh kita nak rancang untuk hafal lah. Kita buat app planner. Kita kata kita nak hafal daripada surah Al-Kahfi. Okay, Al-Kahfi surah yang biasa kita nak cuba hafal. Kebanyakan orang cuba hafal kerana nak hadapi jajal dan sebagainya. Dia boleh cubalah. Al-Kahfi. Mana Al-Kahfi? Al-Kahfi surah apa? Al-Kahfi surah apa? Kakak? 18 kan? Okay. Tengok ingat ya. 18. Kita start kat sini 18. Okay. Dia tak jadi. Kita tekan dan. Dia tak pergi pada surah Al-Kahfi. Ni semua error dia lah. Kalau pergi surah lain boleh. Kahfi dia tak boleh. Pasal apa tak tahu. Katakan kita pergi ke An-Nal. An-Nal boleh. Dan. An-Nal boleh. Al-Hij dia pergi Al-Hij. So tengoklah. So itu je satu-satu dia punya error lah. Pergi surah Yunus. Surah Hud. Dan Yunus dia boleh pergi, tapi kalau ada tertentu tak boleh. Macam surah Al-Kahfi tak boleh. Surah Yusuf, surah lain boleh ya. Ada beberapa surah yang kita nak merancang buat hafalan tak boleh. Mungkin faktor masalah apa-apa. Jadi kita boleh set masa, kita boleh number seperti kita nak hafal berapa. Ni planner lah, panggil planner. Tu je kelemahan dia. Mungkin akan update dari semasa ke semasa. Okey, jangan risau. Itu saja, saya harap benda ni disebarkan, dipasang. So boleh install dekat dia punya link di description, boleh ambil dari situ. Semoga bermanfaat lah pada semua.
dan mendapat pahala berterusan kepada yang membangunkannya dan juga kepada kita yang menyebarkannya. Amin ya rabbal